Gabungan Parti Sarawak GPS akur dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan bersetuju menyertai Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Premier Sarawak yang juga pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg berkata Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan supaya GPS mempertimbangkan untuk bersama-sama gabungan lain bagi menubuhkan kerajaan perpaduan itu. Sementara itu, beliau turut menyerahkan kepada Anwar untuk menentukan jumlah wakil GPS yang akan menyertai Kabinet memandangkan perkara itu merupakan prerogatif Perdana Menteri. Selepas 5 hari Parlimen tergantung yang menyebabkan ketidaktentuan politik, akhirnya persoalan siapakah gerangan Perdana Menteri ke-10 terjawab apabila pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dinamakan ke jawatan itu. Namun pemilihan Anwar yang menoktahkan teka-teki 33 juta rakyat Malaysia, khususnya lebih 17 juta pengundi yang pada 19 November keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing pada pilihan raya umum ke-15 bukanlah satu proses yang mudah. Situasi Parlimen tergantung yang pertama dihadapi negara sejak pilihan raya umum diadakan pada tahun 1955 atau lebih 6 dekad lepas berlaku apabila tiada parti politik atau gabungan parti politik mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman menyeru orang ramai untuk tidak menyumbang kepada sentimen negatif yang boleh mengancam keharmonian dan perpaduan khususnya di Sarawak. Beliau yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong berkata negara kini menghadapi isu perbalahan akibat sentimen melibatkan perkauman dan agama yang dijadikan sebagai modal politik. Beliau berkata demikian pada satu sidang media di Dun Sarawak. Selain itu, beliau turut mengingatkan orang ramai untuk bersama-sama memainkan peranan masing-masing dengan tidak memberi reaksi atau sebarang komen yang boleh merancakkan lagi isu terbabit. Sarawak mempunyai banyak potensi untuk mengembangkan industri kilang sawit kepada penjanaan tenaga yang boleh diperbaharui. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja John E. Luz optimis aspirasi untuk mencapai pertumbuhan mampan dan kemakmuran untuk Sarawak menjelang 2030 sebagai pusat kuasa Asia Tenggara akan dapat dicapai. John berkata demikian dalam perbahasannya berhubung rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 yang dibentangkan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg pada Isnin lepas. Beliau menegaskan bahawa pelbagai jenis sisa pepejal dan cecair dihasilkan semasa proses penghilangan. Projek penambahbaikan loji air sedia ada Sungai Asap dikemukakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi memastikan isu berkaitan gangguan air dapat diatasi. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memaklumkan ketika musim kemarau, loji tersebut akan mengalami kesukaran bagi merawat sumber air mentah akibat perubahan kualitinya yang berubah secara mendadak. Tambahnya lagi, projek tersebut akan meningkatkan kapasiti penghasilan air dari 5 juta liter ke 10 juta liter. Sementara itu, muka sau atau pengambilan air mentah bagi Sungai Asap, Murum juga bakal ditambah baik menjelang tahun 2023.